Assalamualaikum dan selamat kembali. Selamat tune in kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali lagi dalam segmen Bicara Teknikal untuk episod yang ke-140. Bayangkan kita dah 140 kali bersiaran sejak tahun 2017 bersama dengan Cikgu Hazlan untuk segmen Bicara Teknikal. Kami masih lagi di sini, masih lagi committed dalam berkongsi analisa serta sedikit sebanyak ilmu dagangan forex. Jadi kita bersama dengan panel tetap kita sudah tentulah Cikgu Hazlan Hashim dan juga saya Boboy CTC sebagai host anda. Jadi kepada mereka yang baru saja discover CTC FM, kami menyediakan konten-konten news, education, analisa forex secara percuma di Facebook CTC FM. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan bolehlah like page CTC FM untuk menikmati semua kandungan-kandungan ini. Jadi segmen Bicara Teknikal ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknikal BBMA yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Hazlan Hashim. Jadi kepada mereka yang mungkin mungkin nak tengok siaran-siaran kita yang lepas dekat Facebook, dah tak ada sebab hari tu Facebook dah delete. Jadi mungkin diorang nak tengok juga, bolehlah pergi ke YouTube CTC FM. Anda hanya perlu pergi ke youtube.com dan search channel rasmi kami CTC Jarak FM. Di situ kami telah pun sediakan playlist khas jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menonton segmen-segmen khas kami, segmen-segmen kami lah seperti Bicara Teknikal ni, ada satu playlist khas yang tuan-tuan boleh pergi dan tonton ke semua siaran-siaran yang lalu. Jadi di sini kami ada satu pengumuman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada minggu hadapan kami akan bercuti selama seminggu. Jadi tiada siaran untuk satu minggu bermula pada hari Isnin minggu depan kerana kita akan bercuti untuk Hari Raya Aidilfitri. Jadi kami akan kembali bersiaran pada 1 hari bulan 6 Isnin untuk segmen bersama dengan Cikgu Nonim, iaitu Tanya Dr. Forex. Jadi minggu hadapan tiada segmen dan Bicara Teknikal akan kembali pada 2 hari bulan Jun 2020 bersama dengan DJ Pak Su. Ya benar, kami akan kembali ke Konti pada minggu hadapan. Jadi alhamdulillah kita akan kembali bersiaran bersama dengan DJ Pak Su dari Konti CTC FM. Jadi nantikan, insya-Allah kita akan dapat bersua. Okey. Di kesempatan ini kami di CTC FM juga ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sila patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga MKN bagi especially bila kita nak sambut raya nanti, supaya kita dapat menghentikan penularan virus ni dan kita di Malaysia mampu mencapai sifar COVID-19, insya-Allah. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan ataupun request pair yang ingin Cikgu Hazlan tengokkan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tapi sebelum itu, make sure tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan share video ini supaya kita dapat berkongsi manfaat dengan lebih ramai lagi akan sesi perkongsian kita pada malam ini. Di sini kami juga nak minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau nampak dekat sebelah sini, sebelah corner hujung tu ada satu kotak hitam. Kami telah menyediakan satu pautan-pautan rasmi ke platform social media kami seperti Instagram, Twitter dan juga Telegram. Bolehlah minta tuan-tuan dan puan-puan untuk like ataupun follow kami supaya kita dapat membesarkan dan mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga CTC FM. Jadi ini merupakan statement terakhir Bicara Teknikal bersama saya sebagai Boboy CTC dan sebelum saya serahkan kepada Cikgu Hazlan, kita sapa sedikit tuan-tuan dan puan-puan ataupun rakan-rakan kita telah pun menyertai kita di ruangan komen. Jadi seperti biasa kita ada saudara Hafidin Jamaluddin, tak pernah terlepas first commenter. Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Abdul Aziz juga. Assalamualaikum Cikgu Hazlan dan Boboy. Waalaikumsalam. Muhammad Faizi. Semoga sihat semuanya, insya-Allah. Kita ada Budiman Bakar. Assalamualaikum Boboy dan Cikgu Hazlan. Freddy Adam. Salam. Waalaikumsalam. Hafidin Jamaluddin kata boleh tanya tak Boboy umur berapa, nampak muda lagi. Umur rahsia, tapi kita dalam lingkungan 25 ke 30 lah macam tu. Terima kasih kerana menyertai kita pada malam ni. Tak buang masa lagi, saya serahkan segmen ini kepada Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik.
Boy apa khabar? Alhamdulillah cikgu juga sihat. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar? Apa khabar tuan-tuan di luar sana yang berada di Malaysia, berada di Singapura, Brunei, Indonesia dan di mana saja tuan-tuan. Alhamdulillah kita diberikan kesihatan, diberikan kesegaran hidup, keselesaan untuk kita bersama bersua muka lagi di alam maya untuk kita berkongsikan sedikit ilmu, sedikit info tentang pasaran-pasaran semasa. Jadi alhamdulillah seperti yang Boboiboy katakan tadi tuan-tuan, sehingga sekarang alhamdulillah ini adalah malam ataupun minggu yang ke-140 kan Boboiboy? Betul cikgu. 120. Jadi wow, subhanallah. Dah tuan-tuan dah sedar tak sedar, saya dah 3 tahun bersama Siti. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Moga perkongsian ni dapat membantu. Kalau tak banyak pun sedikit sebanyaklah dapat membantu semua tuan-tuan, sebab kita punya masa ni kita spend dalam lingkungan 1 jam. Masa agak terhad 1 jam dalam masa setiap minggu, dan kita ada sebanyak sesi daripada hari Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya lah. Dan alhamdulillah, dan tuan-tuan seperti biasa kita dah masuk minggu terakhir, berada di penghujung bulan Ramadan, dan macam biasa tuan-tuan kita dah nak raya. Nak raya macam betul-betul nak raya tapi tuan-tuan macam biasa pantun dia, lebaran menjelang hiba rasanya, anak-anak berpakaian segak bergaya, pasaran besi kuning masih kukuh nampaknya, bolehlah buat modal untuk duit raya. Jadi tuan-tuan, bukan apa, saya baru dapat finalize pantun tadi lepas dalam pukul 9.30 tadi. Saya duk fikir apa yang saya nak buat. So alhamdulillah saya tengok market tuan-tuan. Personally tuan-tuan, saya ni bukan seorang trader scalping. Jadi saya lebih kepada buat mapping. Tugas saya adalah, saya latih diri saya adalah untuk nak buat mapping. Maksud mapping adalah saya nak melihat perjalanan jauh sesuatu market. Dan kebiasaannya tuan-tuan, saya akan rujuk kepada time frame monthly, time frame weekly dan time frame di daily. Jadi di situ kita akan nampak perjalanan jauh. Macam contohnya macam kita daripada, macam saya sendiri daripada rumah, daripada Kajang dan bila saya nak pergi ke Konti, saya nampak perjalanan tu daripada Kajang, lalu highway, lalu Putrajaya, ataupun saya ikut Cyberjaya. Jadi saya nampak perjalanan tu sampai ke Konti. Jadi bila nampak perjalanan tu, kita boleh agak di manakah tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak, contohnya dalam perjalanan kita nak berhenti ke, dan kita nak meneruskan perjalanan. Sama juga macam dalam market ni. So tuan-tuan, dalam market ni, bila kita nampak market tu dalam, contohnya baru nak bermula, bila kita melihat perjalanan baru nak bermula di time yang besar, maka kita mula mencari entry terbaik di TF atau di time frame kecil untuk kita mencari entry, dan kita mula membaca sedikit demi sedikit. Jadi kalau saya nak bercerita panjang tuan-tuan, dia mengambil masa dari segi saya punya apa yang saya nak terangkan ni. Tapi untuk malam ni saya rasa kita berjawab dua soalan-soalan yang telah pun ditanya. Jadi boleh Bobo nyatakan apa soalan-soalan mungkin yang terawal kita punya pendengar atau penonton kita yang ingin mengetahui pair mana yang dia orang nak. Okey, untuk soalan pertama seperti biasa daripada saudara Hafidin Jamaluddin. Dia minta cikgu untuk tengokkan Euro CHF. Okey, Euro. Pada tuan-tuan perempuan yang lain yang sedang menonton, ada apa soalan atau request, tinggalkan di ruangan komen sekarang. Okey? Okey. So untuk jawab soalan pertama tentang Euro CHF, EC atau Euro CHF tuan-tuan adalah pair yang memang personally saya jarang trade, tapi tak ada masalah pun, sebab saya lebih kepada baca dari segi candle tu sendiri. Apa saja yang saya nampak, sebab pada saya Euro CHF ke ataupun mana-mana pair, itu adalah chart, itu adalah candle dan garisan yang sama. Cuma bentuk-bentuknya saja yang akan beritahu apakah yang sedang berlaku. Jadi tuan-tuan nampak di senarai ni, Boboiboy pun nampak satu senarai profil ni panjang ni. Ini jadi saya dah listkan. Jadi bila tuan-tuan tanya soalan, saya dah ada mapping sendiri. Bila saya klik Euro CHF, tuan-tuan nampak ada 4 kotak kat sini. Very clear. Jadi apa tuan-tuan nampak di sini adalah di sebelah kiri sekali Euro CHF adalah di time frame weekly. Wow, okay. Weekly. Wow. Alright, di daily
dan di sebelah kanan adalah 4 jam dan juga di H1. Okey. Tuan-tuan, kebetulan ada soalan tentang Euro CHF dan kebetulan di sentuhan ada setup. Nampaknya Ada betul setup. kepada siapa yang bertanya tu, Hafidin Dan, Jamaluddin. dan tuan-tuan, setup di sini adalah setup di time frame 4 jam yang saya nampak. Tuan-tuan, setup ni sebenarnya bila kita nampak setup, kita bukan boleh terus masuk. Kita perlukan ada confirmation. Perlu ada confirmation. Dan kita mesti tahu jikalau kita masuk dalam satu setup tu, kita perlu ada confirmation dan kita perlu tahu adakah entry kita itu entry yang betul ataupun silap. Sebab setup ni tuan-tuan, dia terbina daripada pergerakan-pergerakan candle. Jadi kalau katakan contohnya bila kita nampak, contohnya sekarang kalau saya rujuk kepada weekly Euro CHF, saya zoom in, nampak tuan-tuan nampak di sini bahawa di weekly kita nampak candle-candle tuan-tuan nampak di sini adalah jauh dengan garisan low BB. Bermaksud berboy, ini kawasan-kawasan U-turn, kawasan-kawasan nak naik atau kawasan-kawasan dalam istilah BBMA, ini adalah kawasan MHV atau market hilang volume buy. Dan apabila kita nampak bentuk sebegini yang flat dan jauh daripada low BB tuan-tuan, low BB di weekly ni adalah kawasan-kawasan re-entry buy di monthly. Ini perjalanan monthly sebenarnya, besar. Dan bila saya pergi monthly, tuan-tuan akan nampak sebenarnya dia berada di kawasan-kawasan 5-10 low di mana? Di monthly. Membuat bacaan-bacaan re-entry buy. Tapi itu dia punya setup besar. Tapi bila kita nak entry, al-maklum, kita pun nak entry pun kita punya modal taklah sebesar macam trader luar sana yang mempunyai modal beratus ribu mungkin berjuta kan. Jadi kita tengok taraf yang besar dulu. Dan satu, kalau tuan-tuan pergi kepada weekly ni, kalau saya besarkan, tuan-tuan akan nampak macam even Bombay pun nampak. Kalau saya gunakan contohnya saya pakai AO saja. Di sini kita boleh nampak, saya kecilkan untuk saya nampakkan lebih jelas. AO ni awesome oscillator je ke? Betul. Awesome oscillator atau AO ni saya gunakan standard. Saya tidak tokok tambah. Sebab saya just gunakan standard dan saya nak faham bagaimana ia digunakan. Sebab kalau saya tambah, kalau saya tambah, pertama, nanti saya akan tambah yang kedua. Tambah ketiga, tambah keempat. Akhirnya, saya tak tahu bila saya nak berhenti. Kenapa? Sebab saya dulu, tuan-tuan semua, kerja saya dulu saya suka tokok tambah. Sebab saya menganggap yang standard ni macam, alamak, tak boleh baca. Saya tambah. Tak cukup power. Tapi, end of the day, saya tak tahu, sampai bila saya nak berhenti. Jadi, apa saya buat? Pada saya, apa yang dah ada sebenarnya, dalam chart MT4 ni, dah terbaik. Masalahnya adalah kita. Betul. Bukan chart atau bukan indikator tu. Kita yang tak faham. Satu kalau Bombay tengok sini. Ini saya tunjuk trend. Bukan entry. Faham trend dulu. Nampak tak pergerakan kat sini? Ini candle yang saya tanda dengan kotak ni. Tak biru ni. Satu. Nampak tak dua ni? Mana kotak ni yang menurun kan? Betul? Tapi AO ni menaik. Nampak tak menaik? Kan? Kotak candle dia jatuh, tapi AO ni dia bukan jatuh tapi dia naik. Nampak tak? Bila candle tu jatuh tapi AO tu naik, ini tanda-tanda dipanggil bullish divergence. Tanda-tanda nak naik sebenarnya. Inilah tanda dia. Jadi tanda tu dah ada. Bila tanda tu dah ada, kita mula mencari signal, kita mula mencari setup. Jadi kita dah nampak, ini tanda-tanda yang Euro CHF nak naik dan kita menggunakan candle di weekly. Jadi kenaikannya kita jangkakan tuan-tuan adalah mencari apa? Mencari garisan-garisan yang tertinggi atau resisten, iaitu MA50 atau garisan top BB. Itu dia punya target dia, kenaikan dia. Dan secara kasarnya based on sekarang, kita nampak pergerakan tu mampu bergerak antara 100 hampir 200 pip lah dia punya pergerakan dia. Jadi itu kita punya jangkaan, right? Jadi bila kita nampak betul-betul macam tu dan kita mula pergi target lebih kecil untuk mencari entry. Alright? Jadi trend besar dah nampak nak naik ni. Jadi bila kita pergi yang based on hari ni, candle kita dah nampak hari ni candle daily dia belum selesai, tetapi candle daily berada di luar garisan top BB iaitu sedang membentuk jangkaan untuk momentum buy. Dan kalau kita besarkan sedikit,
candle semalam daily juga telah membentuk bacaan ataupun signal momentum buy. Okey, jadi dah jelas. Apabila ada bacaan momentum buy, itu signal, maka setup untuk entry adalah re-entry buy. Sekali lagi, apabila muncul bacaan ataupun signal dalam BBMA, istilah ni adalah signal. Momentum adalah signal. Momentum adalah candle ni semalam candle yang tutup di luar top BB. Ini adalah momentum buy. Jadi bila ada bacaan momentum buy, ia akan ada re-entry buy. Okey, itu kefahaman dia. Jadi untuk mendapat bacaan re-entry buy, kalau minggu ni di daily, kalau minggu ni sekarang ni memang dah muncul momentum buy, maka re-entry buy kebiasaannya muncul minggu depan, bukan minggu ni. Okey. Jadi itu kita nampak. Tapi dalam perjalanan untuk nak menghabiskan kenaikan daily itu, di time frame kecil akan membentuk setup buy. Macam tuan-tuan nampak di sini. Okey, contohnya di 4 jam, kita dah nampak sekarang ada candle momentum. Sama, bentuk dia sama berboy kan? Cuma yang ini adalah time frame 4 jam. Yang ini adalah daily. Jadi disebabkan dalam satu hari cuma ada satu candle daily dan 6 candle 4 jam, maka dengan 6 candle dia akan membuat bacaan-bacaan yang lebih dahulu daripada daily. Nanti bila bacaan 4 jam selesai, barulah muncul bacaan daily. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah kita nampak bahawa candle momentum buy telah muncul di 4 jam. Bila momentum buy telah muncul di 4 jam, momentum akan diikuti dengan re-entry. Yang sedang berlaku ni adalah re-entry buy di 4 jam. Jadi re-entry buy di 4 jam, dan kalau kita kecilkan time frame lagi daripada H4 kepada H1, sebab di H1 ada 24 candle. Jadi kita nampak lebih jelas. Apa jelas? Kalau baru tengok di sini, nampak tak garisan EMA 50 berada di luar low BB? Okey, betul nampak. Dan candle merah ni sebatang, dia macam arah Coco Cell. Dan candle ni semua tuan-tuan berada di atas garisan EMA 50 di H1. Ini tanda-tanda bahawa ini adalah kawasan-kawasan market hilang volume buy di H1 untuk membentuk re-entry buy di H4. Okey, boleh? Itu cerita dia. So setup sekarang sedang membentuk bacaan re-entry buy di H4. Okey. Sebenarnya kalau Bapak nak tengok tuan-tuan semua nak tengok perjalanan dia. Nampak tak ini di H1. Sekarang saya bercerita pasal bentuk candle. Okey, bentuk candle dan bentuk garisan BB. Nampak tak EMA 50 ni Bapak naik dan juga bersentuh dengan low BB. Okey. Bayangkan benda yang sama di H4. Nampak tak H4 EMA berada di bawah BB? Kan? Okey. Dan low BB masih kat bawah kan? Betul. Dan dia membuka. Yes. Nanti apabila bentuk H4 ni macam bentuk H1, pada ketika itu di daily re-entry buy. Pada ketika bentuk ini berlaku di H1, di H4 re-entry buy. Pada ketika bentuk di H1 ni berlaku di H4, pada ketika itu re-entry di daily. Boleh bayangkan? Itu sebenarnya berulang-ulang. Cuma time frame saja yang membezakan dia. Sebab bilangan candle. Satu hari, satu candle daily. Satu hari, 6 candle 4 jam. Satu hari, 24 candle H1. Jadi, untuk membentuk re-entry ni, dia memerlukan bacaan-bacaan dengan minimum bilangan 5 candle. Satu hari, satu candle daily. So dia tak boleh buat bacaan re-entry. Sebab satu hari cuma satu candle berboy. Tetapi, di 4 jam, satu hari ada 6 candle 4 jam kan? 6 candle. Dengan 6 candle, dia mampu membuat satu bacaan iaitu re-entry. Dan di H1, dia akan membentuk yang kita nampak sekarang. EMA di luar low BB dan kita nampak macam arah Coco Cell. Ini adalah market hilang volume buy. So, itu bacaan sekarang. So, Euro CHF di 4 jam sedang berada di zon re-entry buy di 4 jam. Itu satu. Dan dalam masa yang sama, kita kena fikirkan apakah bacaan yang akan membatalkan
bacaan ataupun setup re-entry buy di 4 jam. Itu perlu kita tahu. Jangan kita anggap, okay, ini confident. Tiba-tiba katakan dia jatuh. Macam mana nak tahu terbatal? Kita perlu bersedia sebab setiap entry kita perlu ada contingency plan. Kita perlu ada backup plan. In case jikalau silap, apa nak buat? Jikalau silap, bagaimana nak tahu? Jadi kita kena prepare semua sebagai trader tuan-tuan. Jangan orang kata, okay buy. Buy berjamaah. Tetapi tak tahu, macam mana tanda kalau bacaan ni silap? Tu kita perlu tahu. Tuan-tuan, bacaan ni silap adalah apabila, Bapak tengok di H1. Okay. Candle ni semua berada di atas garisan EMA 50 ni. Jadi apabila atau jikalau ada candle mula tutup, walaupun yang pertama tutup di bawah garisan EMA 50, maka kenaikan terbatal. I see. Jadi tak tu tak jadi lah cikgu. Yes, ini dah dia punya border. Ini dia punya batu sempadan. Mengatakan hari ni kalau berada di atas memang buy. Kalau berada di bawah, buy tu dah bye-bye, tak ada dah. Okay. Jadi tuan-tuan, setakat ni setup yang ada di Euro CHF di 4 jam adalah nama dia adalah re-entry buy di 4 jam. Kenapa? Sebab ada bacaan momentum. Dan kalau betul-betul perhati, Boboiboy boleh nampak nampak tak garisan MA5 ni di luar top BB? Nampak MA5. Okey. Apabila garisan MA5 di luar top BB, saya rasa ramai tahu nama dia adalah extreme sell. Okey tuan-tuan, extreme sell bukan bermaksud dia nak terus jatuh. Tak. Extreme sell di sini adalah apabila berlaku extreme sell, dia ada istilah yang dipanggil TP wajib. Istilah yang dipanggil TP wajib. Jadi TP wajib ni adalah yang di sini. TP wajib ni tuan-tuan membentuk re-entry buy. Dan re-entry buy tuan-tuan di 4 jam dijaga untuk berterusan perjalanan dia. Dan jangkaan untuk berakhirnya perjalanan 4 jam ni, sebab 4 jam dia buat macam momentum buy. Perjalanan 4 jam ni tuan-tuan, dia akan menghabiskan perjalanan mingguan. Yang mana dia akan mencari di manakah kedudukan tempat-tempat tertinggi atau resisten di weekly. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Jadi saya berkongsikan apa yang sedang berlaku dan apakah ataupun di mana tujuan dia nak pergi. Nampak tak? Macam saya katakan tadi, saya bergerak katakan daripada Kajang nak pergi ke Konti di Cyberjaya. Jadi dalam perjalanan tu saya nampak kalau saya bermula di sini, di manakah dia mungkin berakhir. Sama juga dengan market ni. Apabila re-entry buy bermula di 4 jam, maka dia mencari kawasan-kawasan yang tertinggi di weekly untuk nak selesai. Okey, dan tanda-tanda selesai adalah apabila garisan EMA 50 dah mula rapat dengan low BB, contohnya macam di H1 sekarang. H1 ni tuan-tuan, Boboiboy, ini adalah perjalanan harian. Sebab kita baca di H1. Sebab dalam satu hari ada 24 candle H1, dia boleh membentuk satu bacaan harian. Complete. Itu sebab dia boleh bertemu. Ni. Tetapi kalau menggunakan H4, dia memerlukan perjalanan seminggu. Kenapa? Dalam seminggu akan ada 30 candle 4 jam. So 30 candle mampu untuk membuat satu trend di 4 jam. Itu dia punya kiraan candle lah sebenarnya. Okey. itu pun dah. Itu jawab pun. Saya jawab detail lah. Tapi nak detail. Boleh cakap detail lah cikgu. Okey. So saya rasa next question. Saya rasa setakat ni dah menjawab. Okey. Diharapkan saudara Hafidin Jamaluddin jelas dengan penjelasan cikgu sebentar tadi untuk pair Euro CHF. Jadi kita kembali ke pair favourite ramai. Permintaan daripada Lady Gugu Gusha. Susah betul nak sebut nama. Bagaimana dengan pair gold cikgu? Sebenarnya saya memang berniat nak cerita gold. Tadi nampak cikgu dah buka gold punya chart siap-siap sebab saya nampak satu perjalanan jauh. Perjalanan yang Euro CHF ni tuan-tuan, perjalanan weekly. Yang saya nampak sekarang adalah perjalanan monthly. Perjalanan yang mampu bertahan lebih daripada sebulan dia punya trend tu. Jadi saya suka bentuk macam tu. Pasal apa? Kalau saya ambil weekly, jadi habis minggu saya cari setup baru. Right? Tapi kalau monthly tuan-tuan, dia bertahan lebih daripada sebulan biasanya. So ikut dah perjalanan, ikut sampai dia habis. Jadi kalau nak berceritakan pasal gold memang ambil masa panjang. Saya cerita jugalah.
By the way Okey. cikgu, kita dah capai 145 penonton. Terima kasih kepada Alhamdulillah. semua yang tune in. Terima kasih. Terima kasih. 140 penonton untuk 140 episod Bicara Teknikal. Terima kasih semua. Terima kasih atas sokongan semua. Syukur. Alhamdulillah. Okey, sebab saya tahu peminat Go ramai. Sebab saya pernah dan selalu berkali-kali bertanya, terutama dalam saya punya channel, bila saya bagikan soalan untuk currency dan gold, majority atau lebih daripada separuh peminat adalah lebih kepada gold. Lebih kepada gold. Okey. So selanjutnya tu saya pergi kepada gold, jadi metal. Okey, satu benda saya suka bila trade melihat beberapa pair. Saya nak melihat persamaan atau perbezaan. Untuk pengetahuan, bagi sesiapa yang trade gold, saya cadangkan. Ni bukan kemestian, tapi kalau tuan-tuan nak belajar, nak tahu dengan lebih mendalam, kalau tuan-tuan trade gold, tolong lihat perak atau silver. Itu sebab saya ada satu profil yang saya namakan gold versus silver. Saya tengok kedua-duanya. Kenapa ya cikgu nak compare dengan silver? Sebab pergerakan gold dan pergerakan silver, trend dia sama. Dan salah satu di antara gold dan silver akan memberikan setup yang lebih dahulu. Setup yang jelas. Kalau sekarang ni, untuk hari ni, sememangnya saya nampak untuk di silver, perak memang buy. Macam euro CHF tadi kan? Memang buy. Jadi bila memang buy, saya pergi balik dekat gold, setupnya juga buy. Jadi bila kita nampak gold dan silver dalam keadaan buy, maka kita entry dengan lebih yakin. Itu sebab itu. Itu sebab dia. Okey. Dan perjalanan dia masih jauh ke atas. Jauh ke atas. Okey. Apa yang saya nak kongsikan di sini, saya bagi bacaan gambaran besar dulu untuk gold, gambaran besar. Okey, pergi kepada gold dulu. Alright, kalau siapa boleh lihat di sini, saya letakkan fokus kepada bentuk AO. Kalau Baba boleh tengok di sini, saya tandakan, okey, ini garisan dia punya bukit dia ke bawah dan satu lagi yang ni ke atas. Okey, ke atas. Alright. So, sebenarnya apabila bentuk ni berlaku, ini adalah tanda-tanda bearish divergent. Bearish divergent. Okey. Maknanya trend yang sedia ada sekarang di daily hampir berakhir. Hampir berakhir. Okey. Kalau katakan saya nak tandakan, macam semalam saya rasa bagi sesiapa yang semalam dah melihat slot Cikgu No Name, okay, dia biasa berceritakan pasal elite wave. Betul. Okay, right. Kalau berapa nak tahu, biasanya bentuk-bentuk wave, tanda-tanda nak berakhir sesuatu uptrend, dia akan ada bentuk macam ni atau dipanggil bearish divergent. Sebab ketika berlaku benda macam ni, saya tandakan di sini yang kita nampak. Okey, saya tandakan ini adalah wave yang keempat. Dalam BBMA, apabila selalu berlaku apabila EMA terkeluar pada low BB, kan, bentuk macam ni tuan-tuan, dan 5-10 low berada di bawah MACD, ini adalah bentuk-bentuk yang biasanya mewakili wave yang mana berakhirnya wave yang keempat. Dan pergerakan naik ini adalah wave yang kelima. Wave yang terakhir. Itu saya beritahu tu. Itu tanda-tanda dia dah keluar. Pergerakan. Dan kalau katakan saya kalau tengok betul boleh tengok nampak yang saya tandakan bawah sekali ni, permulaan di daily. Okey. Permulaan daily, jikalau saya tukarkan kepada weekly, nampak tak candle menyentuh garisan EMA 50. Okey. Garisan EMA 50 maksudnya adalah kawasan yang terendah di weekly, atau garisan EMA 50 di weekly adalah kawasan terendah di monthly. Ini adalah zone re-entry buy di monthly. Saya buka pada monthly, tuan-tuan akan nampak jelas. Nampak tak buah-buah? Dia test 5-10 low. Okey, dia sentuh ke bawah tu cikgu. Yes, itu tempat terendah. Di situ bermulanya. Jadi bila bermulanya re-entry buy di monthly, full structure-nya adalah di time frame daily.
bukan weekly. Sebab satu candle monthly cuma ada 4 atau maksimum lah 5 candle weekly. So dia tidak boleh membuat bacaan penuh. Full structure, maksudnya extreme, extreme MHV, arah kukuh, re-entry semua tu, dia memerlukan sekurang-kurangnya 20 candle baru selesai bacaan tu. Dan apabila satu candle monthly ada minimum 20 candle 20 candle daily atau 25, bermaksud dengan bacaan full structure di daily akan melengkapkan perjalanan daripada support ataupun terendah di monthly ke kawasan tertinggi di monthly. Dan kalau kita lihat betul-betul di monthly ni, candle ni sekarang baru 19 hari bulan. Jikalau dia terus sambung naik, possible ni tuan-tuan, untuk daily ni muncul bacaan momentum. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Dia macam ni, boy. Nampak bacaan momentum di sini? Nampak. Dan bacaan momentum ni, yang sideway ni, inilah re-entry dia. Jadi itu bentuk besar. Jadi sekarang sebenarnya kenaikan yang sedang berlaku ni, kalau kita rujuk di daily, kita nampak bacaan penuh, dia sedang berada di kawasan-kawasan atau zon-zon terakhir. Jadi apa saya nak buat, itu mapping besar dia. Okey, untuk hari ni sememangnya saya cari untuk bacaan buy, tapi untuk harian sahaja. Kenapa? Okey, saya buka besar di sini. Boleh nampak sekarang? Besarlah. Okey. Kalau kita lihat betul-betul, nampak tak ada garisan MA5 ataupun extreme sell di daily? Nampak, boleh nampak tak? Extreme sell Extreme sell. Okey. Tuan-tuan, kalau siapa biasa tengok saya punya perkongsian, saya jarang sangat nak sebut ekstrim. Tetapi kalau ekstrim berlaku di time frame besar, contohnya di daily, maka saya akan guna. Tapi kalau ekstrim berlaku di time frame kecil, H1 atau ke bawah, saya tak guna. Sebab lagi kecil time frame, ekstrim tu adalah lebih mengelirukan, lebih mudah untuk kita kalah daripada menang. Sebagai contoh, tengok Bapak tengok, ini adalah extreme sell. Nampak tak di bawah ni ada extreme buy? Okey. Jadi bermaksud di sinilah bermulanya perjalanan kenaikan dan menunggu untuk berakhirnya yang naik ni. Ni ada extreme sell. Jadi untuk tu kita kecilkan time frame untuk mencari setup-setup yang menunjukkan jatuhan. Menunjukkan bahawa kenaikan tu dah lemah. Sebab kita tahu apabila ada extreme sell akan ada TP wajib. Betul? Jadi sebab tu kalau kita rujuk di daily ada extreme sell, kita pergi kepada 4 jam. Nampak tak ada candle, ada garisan EMA 50 di bawah ni? Okey. TP wajib adalah perjalanan daripada ekstrim ni, daripada ekstrim ni 510 ni kepada 510 high kepada 510 low. Okey, 510 low daily. Bila kita convert atau tukarkan kepada 4 jam, 510 low daily adalah garisan EMA 50 di 4 jam. Dan di sini dia membentuk bacaan apa? Ada macam candle tutup di bawah 510 low. MACD ni tuan-tuan, ini membentuk bacaan market hilang volume buy. Jadi ini adalah peluang-peluang re-entry buy di daily dan telah pun valid. Alhamdulillah. Kenapa dia valid, Boy? Kenapa? Sebab di H1 telah pun muncul bacaan momentum buy. I see. Ni yang memvalidkan. Yang membatalkannya adalah momentum sell di H1, yang memvalidkannya adalah momentum buy di H1. Jadi apabila muncul bacaan momentum buy di H1, maka perjalanan kenaikan ataupun untuk bacaan-bacaan daily daripada kawasan-kawasan support, maka dia dah pun bermula. Ada bertanya, ada candle dia tak touch 5-10 low, tuan-tuan. Sama ada dia tak touch atau tidak, market adalah dia ada perjalanan dari sendiri. BBMA adalah salah satu teknik yang terbaik, banyak lagi yang kat luar yang terbaik, salah satu yang mana dia menunjukkan apa yang sedang berlaku. Ada ketikanya dia touch 5-10 low macam yang ni, ada ketikanya dia tak touch tapi dia mampu untuk naik juga. Jadi kita kena faham lah, sebab ilmu ni bila kita belajar, kita kena tahu bahawa dia tidak akan keluar sebiji-sebiji macam dalam buku.
Tahu boy? Dia tak keluar sebiji, kalau macam itu senang sangat lah kan. Dalam dunia sebenarnya dia banyak cabaran dia. Jadi apa perlu kita faham adalah bila kita pergi kepada H4 tuan-tuan, garisan EMA 50 di H4 ni, ini adalah perjalanan daily. Bermaksud ini adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Ni, EMA 50. Jadi zon-zon buy yang biasa saya gunakan adalah di antara garisan mid BB kepada EMA 50 atau low BB. Inilah zon-zon untuk saya nak mencari peluang buy yang terbaik. Bagaimana kata bang, kalau saya dah terlepas, boleh tak saya buy sebelah atas ni? Boleh. Tapi bila kita dah buy sebelah atas ni, bermaksud risiko kita adalah lebih tinggi sebab kita dah terlepas zon dia. Itu sebab tuan-tuan, market tak tunggu kita, market tetap berjalan. Kita yang kena memahami bila kita nak masuk. Market Kalau bukan kita punya cikgu. Yes. Kalau Bob tengok sini, candle 4 jam. Kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud, dia telah berada 24 jam menyentuh ke zon di antara mid dengan EMA 50. Selama tempoh 1 hari, market dia test. Ini candle yang sekarang, ni yang ketujuh. So, 6 candle 4 jam atau 24 jam, dia test kawasan sini. Dia tak lepas ke bawah. Bermaksud dia masuk garisan EMA 50 ni adalah kawasan support harian. Dia tak pecah. Dia tak buat breakout. Dia retest. Jadi akhirnya tadi tuan-tuan pukul 11 muncul bacaan momentum buy di H1. Jadi momentum buy di H1 ni tuan-tuan membatalkan momentum sell di H1. Jadi pergerakan adalah pergerakan kenaikan. Dan kalau kita lihat macam saya katakan tadi, gold di sini dia mendapat bantuan ataupun mudah kita gunakan bila juga kita lihat kepada silver. Cuba kita lihat silver. Kita lihat silver juga telah muncul bacaan momentum buy. Dan satu lagi boy yang sangat jelas di sini, untuk silver ni di daily sangat jelas lah. Dia punya bacaan momentum buy ni sangat kuat. Dan nampak tak garisan EMA 50 ni? Okey. Masih di atas mid BB kan? Betul. Okey. Cuba Bobai bayangkan. Di sebelah kanan 4 jam 4 jam ni, EMA 50 ni, dia dah berada di bawah. Tapi dia masih lagi naik. Kan? Tapi sekarang, di daily, EMA 50 masih lagi di atas mid BB. Bermaksud, trend naik masih jauh. Oh, okey. Masih jauh. Bayang. Jadi boleh nampak tak? Bila EMA ni dia dah berada di antara mid dengan low, dia dah naik kan? Bermaksud kenaikan di 4 jam hampir selesai. Tetapi kenaikan di daily belum lagi, jauh lagi nak ke atas. Nampak tak? Dia punya pergerakan. So bermaksud peluang buy tu masih kuat lagi. Masih ada lagi. Kalau kita rujuk dekat tu sebab bila saya buat macam ni, saya akan tengok gold dan silver. Saya akan tengok ini daily gold ni 4 jam. Ni daily silver ni 4 jam. So setup yang berlaku sekarang di sini adalah bacaan untuk re-entry buy di 4 jam. Setup di sini sebenarnya adalah untuk re-entry buy di daily. Sebab ini bacaan market dalam volume. So yang akan memvalidkan perjalanan di sini dan di silver ni adalah momentum buy di H1. Okey. Sama juga dengan silver ni. So, saya cadangkan, saya highly suggested lah. Tuan-tuan bila trade gold, cuba jenguk pada silver. Pattern tuan-tuan dia akan saling bantu-membantu. First time lah dengar tips ni cikgu. Kalau nak trade gold, boleh juga compare kepada silver untuk dapatkan sedikit bayangan. Kepastian. Kalau katakan saya nak buy gold, tapi saya tengok silver tak ada buy, sell. So saya akan tarik handbrake. Saya tarik handbrake dan saya tak trade. Tapi bacaan dia setup sama dan saya masuk berpada-padalah masuk dalam keadaan money management yang kena jaga. Kalau katakan sanggup mengambil risiko yang tinggi, letaklah volume besar. Tapi kalau tak sanggup mengambil risiko tinggi, letak volume yang berpada-pada lah. Tapi setup kita ikut bacaan bahawa di gold dan juga silver di H1 telah pun muncul bacaan momentum buy di H1 dan setup untuk kenaikan
daripada sekarang lah. So, dia dah buat satu hari perjalanan candle H4 di gold ni sideway. Dan mancul malam ni, okay, ada baca momentum. Dan siapa ada entry buy, relax lah. Dan jikalau ada yang nak tahu, bukan apa, bang, saya dah buy gold, pergi balik gold Sebab setiap entry tuan-tuan dan setiap TP, jangkaan TP ni, dia mesti bersebab. Dia bukan ikut-ikut orang, dia bukan saja-saja, tak ada macam tu. Okay. Bagi sesiapa yang mungkin katakan, okay bang, saya dah buy gold, tapi kat mana saya nak TP? TP ni tuan-tuan suatu yang subjektif. Yang penting adalah entry. Jadi kalau kita entry tempat yang betul, maka kita nak TP pun tak susah. Tapi kalau kita entry contohnya dekat kawasan sini kita pergi sell, alamak, maknanya kita dah menongkar arus. Jadi bila dah menongkar arus, jadi kita pun susah hati lah kan. Yang penting adalah entry. Dan kalau nak tahu juga, bagi sesiapa katakan kalau dia nak TP, zone-zone. Ni pilihan bukan semestinya. Pilihan atau cadangan. Okay, dan saya beritahu kenapa. Kalau tuan-tuan dah start buy di sini dan bertahan buy, maka target saya, jangkaan saya ataupun cadangan saya adalah tuan-tuan target untuk TP di garisan top BB di 4 jam. Okay. Tapi dia ada maksud, bukan sekadar okay TP kat top BB. Kenapa? Dia ada sebab dia. Sebabnya adalah top BB di 4 jam ni adalah kawasan yang tertinggi untuk harian. Sekali lagi saya ulang, apabila muncul bacaan momentum buy di H1, ini adalah perjalanan harian. Jadi kenaikan yang kita jangkakan hingga ke top BB di H4. Jikalau candle naik tetapi tidak ada candle yang menyentuh top BB ataupun disentuh tapi tutup dalam top BB, bermaksud tuan-tuan itu adalah market hilang volume sell. Tandanya bahawa dia nak jatuh. Jadi bila ada candle touch ataupun tutup dalam BB ni, tuan-tuan ada buy tu, TP lah dulu. Kemudian tunggu untuk peluang sell. Alright? Boleh Saya rasa stop dulu lah. Dia panjang-panjang ni. Saya rasa banyak soalan lain ni lagi kan. Nanti meleret-leret pula saya rasa dah cukup detail. Kalau saya pun saya rasa jelas nampak pergerakan gold. Okay. So diharapkan pada peminat-peminat gold yang minta cikgu tengokkan gold di ruangan komen, harap tuan-tuan dan puan-puan jelas lah dengan apa yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, terima kasih kerana tune in. Kalau masih belum share dan like video ini, minta tolong share agar kita dapat berkongsi dengan lebih ramai lagi mereka-mereka di luar sana yang ingin berdagang atau membuat trading plan bagi minggu ini dan minggu-minggu seterusnya. Agar kita pun target untuk dapatkan lebih ramai lagi penonton. Sekarang kita berada di 150. Agak-agak boleh tak kita capai 200 pada malam ini? Mari kita lihat. Jadi cikgu, boleh saya bacakan permintaan yang seterusnya? Teruskan. Cik Wanaida katanya analisis pair silver. Tadi cikgu dah comparekan gold dengan silver. Nampaknya clear. Okey, kita pergi ke Izzat Realist. Katanya boleh cikgu komenkan GBP, JPY. Okey, GBP. Okey, saya bila pergi GBP, saya akan tengok GBP punya pergerakan di sini. Tuan-tuan nampak di sini? Di sini adalah profil untuk GBP. Saya ada 4 pair. Euro GBP, GBP Canada, GJ, sekejap saya buka 4 jam, dan GU. Okey. Kalau berdasarkan kat sini, tadi nak pasal GU GJ. Okey, GJ, kalau saya nak trade GJ, saya akan tengok pair GBP dulu dan saya akan tengok pair JPY. Okey, kita nampak tadi GJ, sini GJ kita nampak ada bacaan momentum. Ni momentum buy ni. Di 4 jam ada bacaan momentum buy. Okey. Dia ni selagi candle tidak ada bacaan momentum buy, dia masih lagi dalam keadaan market hilang volume sell. Tapi kita perlukan confirmation tu lah. Jadi bila ada bacaan ni, namanya momentum buy. Bila ada momentum buy, dia akan ada re-entry buy. Okey. So kita nampak sekarang GJH4 nampak kekuatan nak naik GJH4. Okey, cuba kita pergi dekat JPY yang lain. Itu sebab saya akan filter. Ini saya ada banyak filter. Saya filter AJ. Nampak tak? Nampak tak JPY Turbo Buy? Semuanya terbang. Ada cikgu. Nampak tak? Nampak tak semua terbang? Kan? Tu tandanya
JPY sememangnya lemah. Jadi kalau kita nampak AJ, NJ, KJ, EJ, GJ semua terbang, takkan kita nak sell kan? Betul ya. Saya ambil tengok satu lagi, cuma perhatikan. Okey, bukan sekadar sebab bila saya menjawab tentang GJ, saya nak tuan-tuan tengok yang lain juga. Itu sebab bila trade jangan tengok hanya satu pair. Tengok kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan lain sebab akan membantu kita untuk buat keputusan. Kalau saya tengok JJ macam baru nak naik, mungkin nak jatuh. Tapi bila buka semua JPY, alamak, semuanya terbang ketinggian. Jadi memang tak ada peluang nak sell lah. Right? Ini 4 jam ni. Tuan-tuan, 4 jam. Jadi kalau sesiapa yang ada sell, dia kena bersiap siaga untuk nak cut loss ataupun untuk nak buat benda lain terpulang lah kan. Tapi trend dia clear nak terbang. Okay. Bila kita nampak clear macam ni, satu kalau boleh perhatikan. Saya tengok bila bentuk ni sama, kalau kita perhatikan sebenarnya perjalanan untuk GJ masih jauh lagi ke atas. Kalau berdasarkan yang sekarang. Okay, kenapa? Tengok AJ, perhatikan berbual EMA dengan MACD. Okay. EMA bawah MACD. Okay. Itu AUD JPY. NZD JPY, dia 4 jam, EMA atas MACD. Alright. Tahu? Jadi apa maksud dia? Apa beza dia di AJ, EMA bawah MACD dan di NJ, EMA atas MACD? Apa maksud dia? Maksud dia adalah selagi EMA berada di atas MACD, perjalanan naik masih kuat. Masih kuat. Sebab dia akan semakin lama semakin lemah apabila EMA berada di bawah MACD. Macam sekarang. Di AJ, betul? Betul. Jadi sekarang NJ masih lagi kuat nak terbang. Tak ada tanda-tanda naik atau langsung di 4 jam. Okey. Di KJ, EMA berada di bawah MACD. Di EJ, EMA berada di bawah MACD. Tetapi di GJ, EMA berada jauh di atas MACD. Nampak tak sekarang? Perjalanan yang baru bermula naik adalah GJ. Okey. Jadi kekuatan naik tu memang mantap. Dan kalau sebab bila kita nampak tuan-tuan, bila kita nampak bacaan sekarang adalah bacaan momentum buy di GJ 4 jam. Kita nampak bacaan momentum buy di EJ 4 jam. Kita nampak bacaan momentum buy di JPY 4 jam. Kita nampak bacaan momentum buy di H4 NJ dan kita nampak bacaan buy momentum buy di AJ. Jadi bila ada buy, dah tentu ada re-entry. Betul? Jadi bila ada re-entry, bagaimana kita nak detect re-entry tu? Caranya adalah kita kecilkan time frame. Ini saya buka 5 boleh jelas bawah 5 jadi saya kecilkan kepada H1. Okey, tengok. Nampak tak garisan EMA? Dia keluar dan masuk balik dalam ni. Betul. Maknanya re-entry mana re-entry buy dah terlepas. Okey. Okey, pergi balik dekat NJ. Sekarang dia rapat. Dia ini naik, bila naik kuat sangat, dia tak sentuh. Dia rapat terbang. So, setup re-entry dah terlepas. Dah lepas. Okey, pergi kat JPY. Nampak tak? Nampak tak ni? Okey. Dah terlepas kan? Sama juga. Yes. Jadi bila dah terlepas, tak payahlah saya buat nak trade, tunggulah besok. Tu sebab saya kata jangan sebab tuan-tuan, setup ni jangan dikejar, dia akan datang. Tapi kalau dah terlepas, jangan buang masa. Just relax, tutup laptop, lupakan pasal trade, buat kerja lain lah. Okey, EJ. Tuan-tuan tengok, nampak tak dah terlepas? Betul? Betul. Sebab EMA dah terkeluar, dah masuk dalam BB kan? Okey, pergi ke 4 jam untuk JJ. JJ belum lagi. Dia belum muncul lagi. Dia baru EMA berada di bawah MACD. Ini besok. Nampak? So, boleh nampak tak perjalanan JPY? Clear je. Jadi bermaksud, sesiapa yang nak ambil setup re-entry buy di 4 jam, setakat ni dah terlepas. Dah tak ada dah. Jadi bila dah tak ada tu, tutup buku dulu. Kalau nak depo, tapi jangan trade dulu lah. Tunggulah besok. Carilah setup lain. Sebab kalau tuan-tuan kalau sibuk nak masuk ni, kadang-kadang kita paksa diri kita. Ini tak boleh lah. Di H1, macam mana kalau saya nak masuk dekat M15?
Boleh, tapi tuan-tuan, lagi kecil time frame, pergerakan pip lagi sedikit. Jadi dia tak, bila tak sedikit dia tak meriah, dia Cikgu? dengar. Okey. Okey. So kalau contoh sini ketika berlaku pergerakan ni, kan, antara contohnya saya tak ambil GJ, saya ambil 4, AJ, NJ, KJ, EJ. Daripada empat-empat ni kita perhatikan yang paling jelas setupnya adalah di CAT JPY dan Euro JPY. Betul? Betul. Sebab kita nampak jelas EMA terkeluar. Itu sebab tuan-tuan, saya tidak memilih pair. Apabila saya nampak setup yang macam ni, saya tengok mana yang paling jelas, itu yang saya masuk. Timing dia sama kan, nampak dia punya masa. So sekarang kalau kita tengok ketika berlakunya setup di EJ ni, kan, kenaikan dia hingga sekarang lebih kurang dalam 80 pip. Jadi bila dah terlepas 80 pip, nak kejar balik tuan-tuan, tak dapat. Kita kena tunggu besok untuk market retrace. Baru kita kejar. Right? So saya rasa tuan-tuan boleh nampak cara saya menjawab soalan dan cara saya buat keputusan, yang mana sebelum saya buat keputusan nak masuk GG, saya tengok yang lain. So besok apa yang saya nak buat untuk GG tuan-tuan, saya menunggu untuk EMA dengan low ni bertemu atau rapat. Dan sekali lagi saya tengok kat semua JPY, dan sekali lagi tuan-tuan, saya akan pergi dekat pair GBP. Sekarang tengok saya buka ni H1, ni H1, ni H1, ni H1. Okey. Nampak tak berbual? Ada persamaan antara GU dan GJ. Nampak tak ada persamaan? Nampak je. Yes. Inilah kita nak tunggu besok. Boleh nampak? Besoknya tuan-tuan, kita tunggu apabila low dan EMA rapat atau bersentuh kedua ni. Dan pada ketika itu kita standby untuk nak mencari re-entry buy di 4 jam. Macam itulah yang saya buat. Jadi kita nampak jelas lah bahawa yang hari ni punya perjalanan, JPY sudah dah lepas untuk re-entry buy di 4 jam. Sebab tuan-tuan, re-entry buy di 4 jam dia muncul satu hari sekali saja ketika market rally macam sekarang ni. Jadi yang dah terlepas lah, tak boleh buat apa. Tak payah dikejar, tunggu besok. Tak ada rezeki cikgu. Tak ada, jangan risau. Tak ada hari ni, esok ada. Jangan risau. Ada, jangan risau. Jangan paksa diri. Itu sebab tuan-tuan, bila kita paksa diri, kita rasa penat, pressure, dan bila kita kalah atau kita loss, kita rasa kecewa, relax. InsyaAllah ada rezeki kita lagi. Janganlah risau. Setup tu akan datang. Kita kena bersabar. Itu sebab saya bila dah tertinggal setup, tuan-tuan, saya minggu ni kena tak boleh nak fokus. Saya kata tuan-tuan boleh dengar suara baby saya kat belakang kan. So saya memang tak boleh nak fokus. So saya relax je lah. Kalau nampak setup, saya masuk. Kalau tidak, tak apalah, buat pelan-pelan. Betul ke? So dah. Kita ada masa lagi 7 minit. 7 minit je. Boleh kita tengok satu lagi pair terakhir untuk malam ni? Boleh, silakan. Kalau nak tengok dari segi turutan, next kita ada saudara Imran Zaidi, katanya nak cikgu tengokkan GBP USD. Tadi GU? Ni tadi? GU. Bukan GJ tadi. GU pernah tengok. Okey, cantik. So basically bentuk dia sama sekarang. Okay. So maknanya besok tuan-tuan. Besok saya ada buat satu profile. Sudah delete profile sekejap Okey, katakan saya buat macam ni tuan-tuan nak tengok dua sebab saya tuan-tuan, saya cadangkan sekurang-kurangnya kita tengok dua. Kita nak tengok kawan dia. So persoalan dia pasal GU tadi kan? Okey, sekarang saya buka. Okey, sekarang ini cara saya buat, tuan-tuan boleh tengok ini pun rakaman. Dia boleh lihat nanti, saya show all. Okey, sekarang saya cari mana GU. Okey, satu. Saya buka. 2. Okey, sekarang saya pergi GJ. Mana GJ? 1, 2. Okey, sekarang saya tutup. Okey, sekarang ada 4 kan? Jadi saya susun. Tuan-tuan nampak 4. Di sebelah kiri saya, 2 yang pertama adalah GU. Saya letakkan sebagai time frame, katakan daily. Dan saya buka saya punya template. 1. Okey, lepas tu H4. Ni saya tunjukkan apa yang saya buat tuan-tuan. Apa yang saya buat. Okey. Dan ni 4 jam. Okey, GJ. So, template saya ni daily dan juga di sini saya buka 4 jam. Okey. Ni dua pair ni. Right? So kebanyakan trader dia nampak dekat daily GU tuan-tuan, kita nampak bacaan re-entry sell. Zone. Belum valid. Re-entry sell. Yang akan memvalidkan bacaan re-entry sell di daily ni tuan-tuan adalah momentum sell di H1. Jadi
Ni H4. Lihat di H1. Tak ada bacaan momentum cell. Bermaksud tidak ada sebarang validation untuk nak jatuh. Tak ada. Tak ada. Sekarang saya pergi balik. Dan di daily ni, saya besarkan lagi kepada weekly. Apa yang kita nampak tuan-tuan? Dekat weekly sebenarnya, candle-candle GU weekly sedang berada di kawasan re-entry buy di weekly. Kawasan yang terendah untuk sepanjang minggu ni. Sebab tu, bila kita nampak pergi kepada daily, kita nampak macam re-entry sell di daily. Kan? Macam re-entry sell. Tetapi bila pergi 4 jam, kita nampak macam arah kukuh buy atau MACD sell. Kalau sudden aja. Kejap. Kita try. Okey. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat tunggu. Kita dah tadi kita ada masalah teknikal kejap. Sekarang kita dah tune in balik. Minta maaf sangat-sangat. Okey, kejap saya connect balik dengan skrin cikgu. Cikgu boleh tengok? Okey. Okey. Ada tak cikgu? Ada. Nampak? Kejap. Cancel. 920 ke cikgu? 920. Sekejap. All of a sudden benda ni berlaku. Nak access balik ni Ada tak cikgu? Alamak, ada muka pun hilang. Apps. Okey. Ada. 920 ke cikgu? Apa 920 dia ni? Dekat Anydesk. Anydesk. Okey, 974. 920 838 974. Okey, saya reconnect semula. Okey, 1 2 3 4 accept. Done. Kejap. Aduh, last minute pula tu. Aduh, potong steam betul lah. Potong steam. Okey, cikgu boleh buka chat semula. Okey, alright. Okey. Alright, okey. Terputus. Tuan-tuan dan puan inilah sebab dia mengapa kita orang sebenarnya tak sabar nak kembali ke konti. Sangat mencabar sebenarnya untuk kita buat live from home bila kita interact dengan dua host daripada lokasi yang berbeza. Jadi make sure stay tune. 2 minggu lagi kita akan kembali ke konti bersama DJ Paksa. Okey, jadi cikgu boleh teruskan dengan di mana kita berhenti tadi. Tadi saya start dekat tentang GJ kan. GU. Okey, saya terus pergi pada GU tadi. Okey. Dekat GU kalau kita lihat di weekly sebenarnya, dia berada di kawasan-kawasan terendah weekly. Di sini. Alright? Okay. Jadi bermaksud candle-candle yang kita nampak sekarang di GU tuan-tuan adalah berada di kawasan terendah untuk buy, iaitu kawasan buy terbaik untuk weekly. Jadi di situ kita perlu dapatkan confirmation yang akan memvalidkan perjalanan terendah buy di weekly untuk naik ke ketinggi tertinggi di weekly adalah momentum di mana? Momentum di 4 jam. Jadi kalau kita lihat di tuan-tuan, di 4 jam belum lagi ada bacaan momentum. Maksudnya momentum buy belum lagi ada. Tetapi tanda-tanda awal untuk munculnya momentum buy di 4 jam telah pun ada. Apa dia? Total lihat di H1 telah ada muncul bacaan momentum buy di H1. Berterusan kan? Dan EMA 50 berada di bawah MACD. So tidak ada tanda-tanda di H1 untuk nak jatuh. Jadi besok apa yang kita tunggukan tuan-tuan adalah untuk jangkaan terus naik dan juga kita menunggu bacaan momentum buy di 4 jam. Jadi sebenarnya bila kita melihat macam tuan-tuan, di GBP USD belum lagi baca momentum buy di 4 jam. Tapi di GBP yang lain, tu sebab saya buka GBP yang lain. Di pair GBP lain, di 4 jam saya pergi kepada GJ. Tuan-tuan, GJ 4 jam dah ada bacaan momentum buy. Jadi dia dah bagi tahu kepada GU, aku nak naik ni. Aku nak naik. Cuma dekat GU ni belum muncul lagi di 4 jam. Halo. Hello cikgu. Ya. Okey. boleh tunjuk chat balik tadi cikgu. Okey. Betul lagi. Allahu Akbar. Okey. Aduh. Jadi tuan-tuan,
sebelum terakhir dah last minute ni. Okay. So DJ 4 jam dah ada baca momentum buy, cuma di GU 4 jam belum ada baca momentum buy. Berdasarkan bentuk ni tuan-tuan, maka kita boleh jangkakan untuk besok. Besok ada 6 candle 4 jam. Kita jangkakan juga di GU 4 jam untuk bacaan momentum buy. Jadi minggu ni kita nampak kita jangkakan untuk GBP kukuh, iaitu GJ kukuh, untuk GU juga kukuh. Itu yang kita jangkakan untuk setakat ni. Jadi saya rasa itu cukuplah untuk perjalanan malam ni. Last minute pula ada gangguan, tapi tak apa. Kita dah cuba yang terbaik kan. Jadi tapi alhamdulillah lah, perkongsian dari awal tadi ada gold dan ada pair JPY, pair GBP dan ada silver juga. Silver, dan saya harap dapat membantulah sedikit untuk membuat sedikit analisa sebelum membuat keputusan masing-masing dalam membuat entry masing-masing. Right? InsyaAllah. Jadi diharapkan para penonton semua mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian bersama cikgu pada malam ini. Minta maaf lah kalau kita tak dapat nak baca semua komen atau nak layan semua request, tapi mostly apa yang cikgu jelaskan sebentar tadi boleh di-applykan kepada pair-pair yang lain. Cikgu punya penjelasan amat detail bagaimana kita nak cari setup, nak tengok trend. So diharapkan tuan-tuan dan puan boleh dapat apply juga di pair-pair pilihan masing-masing. Jadi sekali lagi minta maaf kerana gangguan teknikal sebentar tadi di hujung-hujung. Jadi insyaAllah pada 2 minggu hadapan kita akan bercuti untuk cuti raya selama seminggu. Jadi tiada segmen bicara teknikal pada minggu hadapan. Dan kita akan kembali pada 2 hari bulan Jun 2020 bersama dengan DJ Pak Su sebagai host. Jadi ini merupakan segmen terakhir saya bersama Cikgu Hazlan sebagai host. Dan akan tuan-tuan dan puan dapat tune in dalam 2 minggu yang akan datang. Jadi cikgu ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen pada malam ini? Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Maaf saya batin. Maaf kenapa yang tersasul, tersilap kata-kata dan perbuatan. Sama-sama kita kosong-kosong. Tapi raya ni tuan, raya amat berbeza. Pengalaman saya semenjak saya hidup 50 tahun, inilah pertama kali beraya dekat rumah. Dan tidak boleh untuk solat raya sebab ada banyak kekangan lah. Jadi saya harap moga tuan-tuan dapat menjaga keselamatan, kesihatan diri dan keluarga dan orang-orang yang tersayang. Terima kasih semua. InsyaAllah. Okey. Saya pun ucap selamat Hari Raya kepada cikgu di kesempatan ini, kepada para penonton dan kepada para penonton setia bicara teknikal. Saya sebagai CTC, saya Boboy CTC sebagai host sementara anda ingin mengucapkan ingin minta maaf jika saya pernah melakukan sebarang kesilapan selama saya menjadi host. Diharapkan tuan-tuan dan puan dapat terus follow CTC FM. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan Cikgu Yun dalam bicara fundamental bermula 10.30 malam di ruangan dan platform yang sama, CTC Facebook CTC FM, bermula jam 10.30 malam. Okay? InsyaAllah jumpa pada hari esok. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan bye-bye.